Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan lagi dua ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat, apa khabar? Semua sahabat-sahabat apa khabar? Hari ini merupakan 13 Ramadan 1444 Hijrah, bersamaan berapa April hari ini? 4 April 2023. Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga sihat walafiat. Mohon maaf semalam tanpa makluman tidak diadakan kuliah untuk kali pertamanya bagi tadabbur juzuk 30. Ada beberapa tanggungjawab yang tidak dapat dielakkan. Saya perlu bergegas ke sekolah anak. Begitulah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-puan, muslimin-muslimat yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati, Masya Allah. Kita tidak pernah terlambat untuk memulakan sesuatu. Tidak pernah terlambat. Kecuali jika kita ditarik dua nikmat paling utama. Yang pertama, nikmat hidup jika kita telah mati. Yang kedua, nikmat kudrat. Maksudnya kita masih ada kudrat. Kita bukan terlantar. Kalaupun kita tak boleh nak berlari, masih boleh berjalan. Kalaupun tak boleh berjalan, masih lagi boleh mengesot. Kalaupun tak boleh nak mengesot, masih lagi berkursi roda. Yang penting ada kudrat. Bukan terlantar. Bukan stroke. Bukan tak boleh nak bergerak langsung. Jika kita masih mempunyai nyawa dan mempunyai kudrat, tidak terlambat untuk kita memulakan sesuatu. Walaupun pada umur 50, 60, 70 tak ada istilah terlambat. Kalau kita tengok dalam sejarah banyak kejayaan, sama ada orang Islam, paling utama kita lihat kejayaan demi kejayaan umat Islam pada zaman Nabi, menjadi lelaki yang hebat, menjadi pejuang-pejuang yang hebat, para peniaga yang hebat. Mereka bukan bermula daripada awal. Ada yang baru bermula setelah mendapat hidayah Islam. Lalu mereka mula tahu dan mula faham. Mereka ada sebab yang kuat untuk berjuang. Mereka ada sebab yang kukuh untuk terus bertahan. Tuan-puan sekalian, kita mesti cari sebab. Kenapa kita bersungguh-sungguh bekerja? Kenapa kita bersungguh-sungguh berniaga? Kenapa kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu? Apabila kita mengaitkan dan menjadikan apa yang kita buat sungguh-sungguh itu untuk mendapat redha Allah, untuk menyumbang kepada agama Allah, untuk menyumbang kepada keluarga supaya keluarga sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, mesti dikaitkan dengan akhirat. Maka subhanallah, sebab tersebut kukuh, dan sebab itulah yang akan sentiasa menolak dan akan sentiasa mengikat kita supaya kita teruskan. Masya Allah. Tidak pernah terlambat untuk kita berubah. Tidak ada istilah terlambat. Ada seorang ibu, dia jumpa saya, dia kata, "Ustazah, saya sudah terlambat." Apa maksud makcik terlambat? Anak-anak saya semua dah besar. Anak saya semua dah kahwin. Semua dah ada anak. Saya terlambat mendidik anak-anak saya, Ustazah, untuk dekat dengan Islam, untuk dekat dengan agama. Saya tak didik mereka dengan agama, Ustazah. Sekarang anak-anak saya kebanyakannya dalam keadaan lalai. Ada yang tak solat, ada yang tak tutup aurat. Saya sudah terlambat, Ustazah. Saya tak boleh nak buat apa dah. Saya ingatkan seorang wanita tua ini, seorang ibu ini, tidak ada istilah terlambat. Selagi mana kita ada nyawa dan ada kudrat. Selagi ada dua tu, kudrat ni kemampuanlah untuk bertindak. Apa yang boleh saya buat? Pertama, doa. Doa seorang ibu tidak akan pernah ditolak oleh Allah.
Cuma Allah akan tunaikan pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang cepat. Dan kalaupun cepat, ia juga tepat. Semalam ada seorang ibu menangis-nangis, meluahkan perasaan. Dia diuji dengan anaknya yang umur dah 30 lebih. Tetapi dia kata anak dia baik. Tetapi sekerana anak ni baik, belum kahwin apa semua, lelaki, anak ini berulang kali sampai ayah dah tak boleh terima dah anak lelaki ni. Sentiasa ditipu orang, sentiasa menjadi macam ni lah. Mereka ni orang yang senang. Jadi anak yang pertama mungkin wallahualam dimanjakan macam mana, sampai sudah tak kerja, tak kahwin, tak tentu arah, tak tahu buat apa. Setiap hari mak ayah lah yang menanggung. Tak ada fokus, lepak, itu ini, selalu hilang diri. Mak ni lah yang akan drive cari malam-malam. Si ibu ni kata, Ustazah, Alhamdulillah setiap kali anak saya hilang, saya minta doa dengan Allah, beri petunjuk anak saya ke mana. Allah, saya akan jumpa anak saya dan saya akan bawa balik. Anak saya terlibat dengan macam-macam grup, itu ini. Tapi doa seorang ibu, anak dah 30 lebih, ibu ni umur 50 lebih kan. Dia kata, Ustazah, saya tidak pernah rasa ragu-ragu dengan Allah. Satu hari Allah akan makbulkan doa dan anak ini akan berubah. Walaupun suami saya, ayahnya dah putus asa. Sebab, contohnya yang terkini, anak saya ni sedang dikejar oleh Along. Saya kena sediakan 30,000. Manalah saya nak cekau. Saya dah habis duit banyak. Semua simpanan saya itu ini. Yang saya nampak sekarang, saya kena gadaikan barang-barang kemas saya. Tapi saya bimbang suami saya tahu. Suami saya dah cakap, berhentilah. Kan habiskan duit. Bukan sikit. Sekejap berapa puluh ribu, kejap berapa ribu. Habislah bergolok gadai ibu ni. Anak ni kata kena tipu skamer. Kan, buat hutang, nak mula bisnes tak jadi, dah buat pinjaman dengan Along, macam-macam lah. Dia kata, saya tak terhitung dah. Tapi saya selalu pesan pada anak saya ni, dia kata, Ustazah, saya selalu pesan, kalau kamu lapar macam mana, kamu tak ada duit macam mana, jangan meminta dengan orang lain, datanglah minta dengan ibu, mintalah dengan mak untuk makan. Dan kalau mak dah tak ada, kamu jangan ambil barang, jangan mencurilah, jangan ambil, walaupun makan bubur. Kata, itulah yang saya selalu ulang pada anak. Tapi saya tak akan berhenti membantu. Dan ibu ni kata, Ustazah, saya tidak pernah rasa kecewa walaupun setiap malam saya bangun khusus untuk dia. Dan saya tak pernah ragu-ragu bahawa satu hari nanti, dengan yakin ibu ni cakap, satu hari nanti Ustazah, anak saya akan berubah. Satu hari nanti, saya yakin doa seorang ibu yang tulus minta dengan Allah, Allah akan beri saya peluang untuk lihat perubahan anak sebelum saya mati. Masya Allah. Lepas tu dia jumpa saya, cuma dia kata, Ustazah, saya nak minta doa, Ustazah tolong doakan saya nak selesaikan masalah yang terbaru yang anak saya baru buat. Dia diugut ancaman kalau tak bayar hari ni juga. Dan saya memang tak ada duit, saya duk fikir ni. Cuma nasihat saya kata, puan bawa dulu ke polis, tengok dulu kes ni macam mana. Mungkin tak perlu bayar. Kalau betul anak puan kena tipu dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak buat kesimpulan dari segi mukadimah kita. Tidak ada istilah terlambat. Bagi sesiapa yang ingin memulakan sesuatu, tidak ada istilah terlambat. Bagi sesiapa yang ingin berubah, selagi mana yang pertama kita masih bernyawa, yang kedua kita masih berdaya. Yang pertama kita masih bernyawa, yang kedua masih berdaya. Kalau bernyawa tapi dah terlantar, tak boleh nak bergerak, mungkin saat itu kita katakan terlambat. Tapi kalau boleh bercakap, masih boleh pegang phone, okey. Tapi kalau terlantar, tak boleh nak bergerak langsung, dia ibarat bernyawa tetapi dalam sebatan tubuh yang telah pun meninggal, yang telah pun mati. Okey. Jadi, walaupun umur dah 50, 60, 70, baru nak hijrah, baru nak berubah, baru nak belajar solat dan menutup aurat, tidak ada istilah terlambat. Walaupun umur dah 50, 60, 40, barulah terdetik nak berubah jadi suami yang lebih baik, terdetik untuk jadi isteri yang lebih baik, nak jadi ibu bapa yang lebih baik. Walaupun anak semua dah kahwin, dah besar, tidak ada istilah terlambat. Ibu bapa masih boleh berdoa untuk anak dan masih boleh teruskan memberi nasihat.
Jangan sekali-kali menyebutkan, tak guna dah nasihat ustazah, diorang dah besar. Saya cakap sepatah, 20 patah dia jawab. Anak-anak semua dah kahwin ustazah, silap kami dulu. Tak didik anak dengan agama. Sekarang payah ustazah, saya ajak solat pun saya kena bidas balik. Diorang jawab, mak dulu pun masa muda tak solat. Ya ustazah, saya tak solat dulu. Ada pula anak kata, mak kau nak mak nak berubah, mak berubahlah dulu. Memang mak dah tua. Mak tak payah nak desak-desak kita nak suruh ikut apa mak nak. Nanti sampai masa kami pun macam mak juga. Oi, pedih ustazah, saya nak terima. Rasa nak merajuk, rasa tak nak berhubung dah dengan anak. Rasa tak nak mesej dah anak. Rasa sekian-sekian. Saya kata, ibu, apa yang makcik buat hari ini adalah tebusan daripada apa yang dilalaikan pada masa yang lepas dalam mendidik anak. Jadi, kerana kita telah memudahkan, kita telah ambil mudah, maka kenalah sanggup menempuh payah pada hari ini. Kerana masa dia kecil, masa dia remaja, semasa kita perlu bersusah payah mendidik, maka hari ini kita kena sangguplah menempuh payahnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan disebabkan itulah ibu dan ayah, makcik dan pakcik, Allah ampunkan. Allah ampunkan kelalaian dan dosa yang lalu dalam mendidik anak. Jadi tak apalah anak tu jawab, anak tu kata, anak tu bidas, anak tu menyakitkan hati. Tak apa. Lapangkan dada untuk menerima. Anggap anak itu jahil. Anggap anak itu hatinya sedang keras. Kan, hatinya dah lama keras daripada remaja lagi. Daripada dia start menginjak alam dewasa. Jadi beri dia masa. Syurgalah. Syurgalah buat ibu bapa begini. Janganlah terus meletakkan anak itu derhaka. Sebab pernah berlaku di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika ini ada seorang bapa datang jumpa Saidina Umar. Wahai Umar, anakku derhaka. Anak dia dah remaja, anak lelaki. Anakku derhaka. Aku nak mengadukan perihal anak aku yang derhaka. Lalu Saidina Umar pun memanggillah si anak lelaki ni. Bila dipanggil, lalu anak lelaki ni pun berkata pada Saidina Umar, wahai Umar, adakah wujud di sana ayah ataupun ayah yang derhaka? Adakah hanya anak yang derhaka? Ada tak ayah yang derhaka? Lalu Saidina Umar menjawab, ya, sekiranya ibu bapa itu tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Yang kedua, tidak memberikan nama yang baik buat anaknya. Dan yang ketiga, tidak memberikan seorang ibu yang baik buat anaknya, maka ia adalah ayah yang derhaka. Lalu si anak lelaki ni kata, ketiga-tiganya bapaku ini tidak berikan kepadaku. Dia menamakan aku dengan nama yang buruk. Nama yang mungkin maksudnya buruk, begitulah ya. Dan dia tidak memberikan kepadaku ibu yang baik. Maksud di sini adalah si ayah ni bukan hanya tak didik dia, tak didik juga isteri. Boleh jadi ibu kepada anak lelaki ini akhlaknya buruk. Wallahualam, mungkin dari segi percakapannya, mungkin dari sudut perbuatannya, mungkin dari sudut akhlaknya. Wallahualam. Maksudnya si ayah ni bukan hanya tak didik dia, tak didik isteri, tak tegur, biar je api si nak buat keburukan dan sebagainya. Jadi si anak ni membesar melihat ibunya yang berakhlak buruk. Lalu Saidina Umar pun daripada si ayah ni nak mengadu pasal anak derhaka. Akhirnya Saidina Umar memberi teguran kepada si ayah, sebelum anakmu derhaka, kamu derhaka terlebih dahulu. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, bukan kesimpulan kuliah kita hari ini, kesimpulan kepada mukaddimah kita, tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ke, ataupun menyambung apa yang kita usahakan. Ataupun belum terlambat untuk kita hijrah ataupun berubah, selagi mana ada dua perkara, masih bernyawa dan masih berdaya. Tak kira umur berapa baru nak mula. Ustazah, saya dah 60 baru nak mula ni. Baru nak mula belajar. Ustazah, umur dah 60 baru rasa kesedaran. Pencen. Sedang elok umur 60 pencen, baru ada kesedaran. Barulah rasa nak belajar, nak mengaji. Dah tua sangat kau Ustazah, dah terlambat dah. Saya otak tak berapa berhubung dah. Saya kata tak ada istilah terlambat. Selagi mana ada nyawa. Ada orang sepanjang hidupnya lalai. Setahun terakhir sebelum dia mati, dia mula hijrah. Dia mula fokus membetulkan amal ibadah. Dia mula memperbaiki bacaan Al-Quran. Allahu Akbar.
Subhanallah. Bukan kita katakan bahawa kehidupan sepanjang hidup tak penting. Tetapi bagaimana kesudahan kita bila saat kita mati, itulah kayu ukur bagaimana kehidupan kita saat hidup. Penting sangat bila saat akhir ni. Tapi kita tak tahu bila saat akhir. Jadi tak boleh nak kata nanti dah pencen lah, berubah, sebab yang penting saat akhir. Kita tak tahu, mungkin esok saat akhir, mungkin hari ini saat akhir kita. Kita tidak tahu. Sebab itu kita diminta untuk sentiasa menyegerakan. Menyegerakan apa? Bertaubat, hijrah, kembali kepada Allah. Segerakan tuan-puan sekalian. Jangan bertangguh. Jangan bertangguh untuk jadi isteri yang baik. Mesej suami minta maaf kalau ada buat salah. Kalau merajuk tak perlu lama. Kalau lama pun yang rugi kita. Suami tu relax, chill, tak ada apa pun dia. Tidur lena, makan pun kenyang. Tak susah hati. Yang merajuk biasa lebih susah hati daripada orang yang dirajuk. Setuju tak? Okey. Kalau pun nak marah pada anak, kecil hati dengan anak. Sedih dan kecewa dengan perbuatan anak. Ya, pujuk hati balik. Dengan ayat, anak ini adalah asbab untuk ke syurga. Anak lain menggembirakan hati, tapi ada seorang anak, dua orang anak ni selalu menyakitkan hati. Ya Allah, moga anak ini menjadi asbab aku ke syurga. Maka aku redha, ya Allah, engkau uji aku dengan anak ni. Pada anak ni lah yang paling aku beri perhatian. Contohlah, subhanallah. Ya Allah, aku redha sekian-sekian. Ya Allah, aku redha, ya Allah, pekerjaanku susah tapi gajiku kecil. Usahaku banyak tetapi rezekiku sedikit. Aku redha, ya Allah. Mudah-mudahan engkau gantikan di syurga kelak. Itulah sebenarnya umat Islam jadi kuat sebab selalu dikaitkan dengan akhirat. Sebab kita ada lagi dunia yang lebih bererti untuk kita capai, untuk kita jejak, untuk kita menuju, untuk kita pergi, iaitu dunia di alam akhirat. Alam dunia, alam sementara kan? Sakit sementara, sihat sementara. Sedih sementara, gembira sementara, kecewa sementara, bahagia sementara. Sehat, lapang sementara, sempit sementara. Semuanya sifat sementara. Tetapi di akhirat kelak selama-lamanya. Seksa selama-lamanya, dahsyat dalam neraka. Bahagia selama-lamanya, indah sungguh di syurga. Tidak ada kematian lagi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Itu adalah mukaddimah. Alhamdulillah, salam Ramadan yang ke 13. Salam Ramadan 13. Ada yang kata, Ustazah, saya diuji susah bersalin. Betul. Macam-macam ujian. Hari ini Ramadan 13. Masya Allah, dah 13 Ramadan. Dah nak capai separuh Ramadan dah. Lagi 2 hari 15 Ramadan, dah separuh Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah, kita dah pun tadabbur 9 surah. Betul tak? Kita dah tadabbur 9 surah. Mana surah-surah sebelum ini, Dik? Itu kan kamu boleh. Kenapa kamu duduk belakang tu ya? Mungkin kamu ni kamu tolong. Memang kena bergerak macam hari itu kan. Kena banyak ni. Yang tu semua tu sebenarnya ada 2 orang staff ni, dia bantu. Semua tu boleh alihkan supaya boleh duduk dengan betul. Okey, boleh alihkan ke sana. Lepas tu kamu tolong buka intisari surah. Okey. Masya Allah. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang tadabbur tentang surah Al-A'la. Apa maksud Al-A'la? Yang maha tinggi. Surah Al-A'la yang maha tinggi. Masya Allah. Ada tak intisari surah? Dik, tak intisari. Maksudnya Ustazah nak yang surah muka surat tu je. Sambil-sambil tu boleh je kamu tolong tu Itu sebenarnya kamu boleh buka buku-buku tu, beg-beg tu sebenarnya
Ya, beg-beg tu sebenarnya barang-barang tu sebenarnya barang-barang yang yelah lepas habis ceramah bawa balik, mungkin ada barang yang Kita bawa balik office. bawa balik office kan. Okey, terima kasih. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita dah pun tadabbur sepanjang Ramadan, daripada 1 Ramadan, bermula daripada surah An-Naba. Yang kedua iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at. Saya nak tanda sikit. Okey, surah An-Naba. Okey, surah An-Naba. Kemudian yang kedua kita dah tadabbur surah An-Nazi'at. Tak jadi pula surah An-Nazi'at. Okey. Lepas tu yang ketiga surah Abasa. Masya Allah, rasa anak-anak main ni semua pen pun jadi rosak. Surah Abasa. Ada tu kat situ, ada tak pen? Lepas tu yang keempat surah At-Takwir. Lepas tu yang kelima surah Al-Infitar. Lepas tu yang keenam surah Al-Mutaffifin. Yang ketujuh surah Al-Insyiqaq. Yang ke-8 surah Al-Buruj. Yang ke-9 surah At-Tariq. Dan hari ini surah yang ke-10 iaitu surah Al-A'la. Tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang telah hadir, Masya Allah, terima kasih banyak. Mari sama-sama kita sebarkan sebelum kita mulakan. Kita sebarkan kuliah kita ni supaya lebih ramai yang hadir. Hari ini kita akan tadabbur surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Okey, kita dah pun tadabbur surah An-Naba. Untuk siapa yang baru hadir, sepanjang 30 hari Ramadan, kita akan tadabbur juzuk 30. Sebab itu tagline kita 30 love 30. Makasih yang bagi train. 30 love 30. Jadi kita akan sama-sama insya-Allah tadabbur juzuk 30. Dan kita telah pun sampai ke surah yang ke-10. Dan hari ini 13 Ramadan. Betul kan 13 ya? Jadi kita dah lari sikit daripada track kita. Sepatutnya sekurang-kurangnya hari ini dah surah yang ke-13. Jadi lepas ini ada surah-surah yang pendek kita akan gabungkan untuk satu pagi. Baik. Jadi alhamdulillah kita selesai surah An-Naba, membawa maksud apa dia surah An-Naba? Berita besar. Kemudian surah An-Nazi'at. Apa maksud surah An-Nazi'at? Pencabut. Dek, kamu ready bantu saya? Surah An-Nazi'at pencabut. Kemudian apa maksud surah Abasa? Kemudian surah Abasa. Apa maksud? Siapa boleh jawab? Hari itu kita belajar surah Abasa. Surah Abasa iaitu berpaling wajah ataupun bermasam muka. Kisah Nabi memalingkan wajah daripada si buta Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Surah At-Takwir maksudnya surah apa? Surah penggulungan. Gulung. Okey. Kemudian surah Al-Infitar. Apa maksud surah Al-Infitar? Adik. Apa maksud infitar? Terbelah. Ya, terbelah. Okey, infitar betul maksudnya terbelah. Apa yang terbelah? Langit terbelah. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Apa maksud surah Al-Mutaffifin? Ya, surah orang-orang yang curang. Apa maksud curang? Kita dah jelaskan di situ. Kemudian kita dah pun tadabbur surah Al-Insyiqaq. Apa maksud surah Al-Insyiqaq? Makasih yang tolong tuliskan nota. Surah Al-Insyiqaq. Apa maksud surah Al-Insyiqaq? Jadi infitar tadi? Kena ready. Okey, dua-dua maksudnya terbelah. Insyiqaq juga terbelah ataupun terpecah. Kan? Okey, lepas tu surah Al-Buruj. Berkenaan dengan buruj ni adalah bintang kan? Bintang, gugusan bintang di langit. Kemudian surah At-Tariq. Apa maksud surah At-Tariq? Yang mengetuk. Menarik sangat perbincangan kita baru ni tentang maksud At-Tariq. Surah yang bermaksud yang mengetuk. Siapakah yang mengetuk? Iaitu para malaikat.
mengetuk, ni yang dimaksudkan yang mengetuk adalah bintang-bintang yang mengetuk langit. Kemudian pada hari ini kita akan bincangkan, kita akan tadabbur surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Masya Allah. Terima kasih sahabat seperjuangan semua yang terus istiqamah hadir. Di muka buku lebih kurang dalam 3,000. Manakala di TikTok lebih kurang dalam 2,000 lebih. Jadi semuanya dalam 5,000. Subhanallah. 5,000 yang hadir pada saat ini. Mari kita sebarkan, sama ada tekan butang share, terus komen, terus bagi emoji. Terima kasih yang bagi star, terima kasih yang bagi pelbagai gift. Semua sumbangan kita dengan apa jua cara menyumbang menjadi satu air tangan kita untuk agama ini. Masya Allah, insya Allah. Okey, jadi sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita akan sama-sama, Dik tolong buka surah ni. Sebab Al-Quran ni kan dia punya terjemahan tu beza sikit. Okey, insya Allah kita akan bacakan surah Al-A'la. Kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, seterusnya kita akan bacakan surah Al-A'la yang membawa maksud yang maha tinggi. Itu zikir yang kita baca ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masya Allah. Terima kasih yang bagi paus biru. Betul ke orang kata paus biru ni mahal? Betul lah, paus memang mahal. Masya Allah, tuan-puan sekian. Semualah tak kisah apa-apa. Masya Allah, mudah-mudahan sumbangan melalui star, semualah itu jadi infak, jadi wakaf kepada sebagai satu sumbangan kepada gerak kerja dakwah. Kita buat program setiap pagi ni secara percuma, tapi tuan-puan memberikan sumbangan. Ada yang bagi sumbangan khas pun ada. Ustazah, saya nak menyumbang, Ustazah buat kuliah pagi-pagi tu. Setiap sumbangan yang tuan-puan berikan, kami pulangkan kembali ke jalan dakwah melalui pelbagai cara, di bawah Yayasan Al-Hijrah, di bawah NGO dan tim dakwah Ustazah Asma Harun, yang terdiri daripada unit medianya, yang terdiri daripada unit penyelidikan, daripada unit dakwah itu sendiri. Jadi subhanallah, terima kasih banyak. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita akan bacakan bersama-sama surah Al-A'la juzuk 30. Ia merupakan surah yang ke-10 daripada belakang. Kalau daripada depan, surah Al-A'la ini merupakan surah yang ke-87 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ia merupakan surah yang ke-87 jika dikira daripada surah yang pertama Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah. Jadi surah Al-A'la ini surah yang ke-87 dalam susunan Al-Quran yang bermula pada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, semua tu. Tapi jika dihitung, dikira dalam juzuk 30, ia merupakan surah yang ke-10. Surah yang ke-10 dalam juzuk 30. Okey, jadi kita akan sama-sama membacakannya, insya-Allah. Bersedia semua? Siapa yang ada mushaf, sila ambil mushaf. Siapa yang dalam perjalanan tengah drive, tengah menuju tempat kerja, maka anda boleh dengarkan saja, kerana itu pun dah kira satu ibadah. Mendengar saja pun dah dikira sebagai mendengar bacaan juga dikira sebagai pahala. Okey, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bacakan surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan derumputan untuk binatang ternakan. Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan syariat yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka, yakni kafir, akan menjauhinya, iaitu orang yang memasuki api yang besar, iaitu neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingati nama Tuhannya lalu dia solat. Sedangkan kamu orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ataupun Suhuf. Okey, kitab Nabi Musa, kitab apa? Nabi Musa kitab apa? Nabi Musa kitab Taurat. Okey, semua 4 kitab kan? 4 kitab yang masyhur. Jom kita tulis. Ustazah, kalau uzur boleh join tak? Boleh. Ada yang uzur sedang haid ataupun sedang nifas, yang sedang berhadas besar, boleh join untuk hadir kuliah tadabbur. Boleh dengar bacaan Al-Quran. Boleh baca surah-surah yang pendek, bahkan yang dijadikan amalan harian. Contoh surah yang kita niatkan sebagai zikir. Al-Fatihah boleh dibaca walaupun haid. Ayatul Kursi boleh dibaca. Bahkan Al-Maqsurah yang tersusun di dalamnya beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah dan sebagainya boleh dibaca dengan niat zikir. Tapi kalau baca Al-Mulk niat zikir tak boleh lah. Yasin niat zikir tak boleh, itu surah yang besar. Subhanallah. Okey, cuba kita tulis semua. Ada 4 kitab yang masyhur. Yang pertama Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihi salam kitab Injil. Lepas tu yang keempat Nabi Daud alaihi salam kitab Zabur. Tulis semua. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab yang kedua iaitu kitab Taurat adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga iaitu kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat iaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi Ustazah, Suhufi Ibrahim dan Musa. Okey, sebab itu disebut Suhuf. Untuk Nabi Ibrahim, Mashaf ataupun Suhuf ataupun helaian. Untuk Nabi Musa adalah sebuah kitab. Bezalah kitab, ada satu bayangan yang kita boleh faham, ia adalah satu kitab yang tebal. Suhuf ini dia berpisah-pisah. Itulah di antaranya. Jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah, sekian lebih kurang 5,400 yang hadir ni. InsyaAllah kita akan sama-sama bermula dengan ini, tadabbur surah Al-A'la. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, perkataan Al-A'la ini kita selalu ulang dalam sujud. Masa sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Betul kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa maksud dia? Subhana, maha suci Allah, a'la yang maha tinggi, wa bihamdih,
dan pujian baginya. Subhana maha suci, subhana maha suci, Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi, al-a'la yang maha tinggi, wa bihamdi dan pujian baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhan yang maha tinggi dan pujian baginya. Ironinya, subhanallah, ketika kita sujud, kita berada di tempat yang paling rendah, bahkan paling hina, kerana wajah yang paling kita sayang. Seluruh anggota badan kita, betul ke betul, wajah adalah bahagian tubuh badan yang paling kita jaga, yang paling kita pelihara. Betul ke betul? Jawapannya betul lah Ustazah. Ustazah tak bagi pilihan betul ke salah. Okey, setuju dengan saya? Kan? Kepala. Maksudnya kalau orang pukul kita bahu, pukul belakang, pukul kaki okey lagi. Tapi kalau orang pukul kepala, kau jangan main dengan kepala aku. Soalannya, kepala adalah bahagian yang paling penting. Di sini terletaknya akal, kebijaksanaan. Jadi kalau tonyoh badan okey lagi, tonyoh kepala, tengeh kepala, jangan main dengan kepala. Kita punya rasa maruah kita tu tercalar bila ada orang permainkan kepala. Tapi bila saat sujud, tuan-puan sekalian, kita letakkan wajah kita dan kepala kita sama level, sama laras dengan kaki. Dan bahkan ketika itu, pinggul kita ataupun belakang badan kita, punggung kita melebihi ketinggian daripada kepala kita. Kita betul-betul menghinakan diri, walaupun bukan atas tanah tapi atas lantai. Dan ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya tersebut dengan perbuatan tersebut, tuan-puan sekalian, kita sujud kepada Allah ketika itu, masa itu kita menyebut perkataan tinggi. Kita merendah dan kita memuji Allah Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbiyat, Tuhan yang Maha Tinggi. Saat kita menunduk rendah, kita puji Allah yang Maha Tinggi. Subhanallah. Apabila contohlah kita dengan manusia, kita mungkin buat kesalahan yang sangat besar. Kalau kesalahan sederhana, minta maaf. Kalau berat sikit, kita pun tunduk lagi, minta maaf banyak-banyak, tunduk lagi macam rukuk. Tapi kalau sampai kita sujud dekat kaki orang tu, kan pegang kaki sampai sujud, itu memang betul-betul hina diri, betul-betul macam apa ya nak cakap, macam itulah daya yang terakhir, ataupun itulah macam kalau orang Terengganu panggil habis geng. Apa nak sebut apa? Orang Terengganu panggil habis geng. Macam itu last, itu yang optimum lah. Ataupun sebenarnya bila awak pernah ke pegang kaki orang sujud, minta maaf, pernah sampai tahap tu? Tak berani. Tak pernah buat. Kan maksudnya kita tak ada sampai tahap, walaupun kita mungkinlah menyakitkan hati mak ayah, tak adalah sampai kita pergi kat kaki macam tu kan. Okey. Tapi manusia boleh sampai ke tahap tu apabila dibuat kesalahan yang tersangat besar, yang tersangat dahsyat, sehingga kan dia rasa macam kalau tak dapat pengampunan ni, habislah hidup dia. Soalannya begitulah. Tetapi kita setiap hari buat begitu 17 kali ke? Berapa kali? 17 kali sujud. Setiap kali solat, 1 rakaat 2 sujud. Cuba kira berapa kali sujud sehari. Subuh 4 kali. Cuba kira. Subuh 4 kali. Zuhur 8 kali. Asar 8 kali sujud. Maghrib 6 kali. Lepas tu Isyak 8 kali. Jadi 34 kali. Bukan 17 kali sujud. Berapa? 34 kali. 34 kali. Anda kata 35, 34. Bayangkan setiap hari dalam 5 kali solat, kita ada 34 kali. Kita akan buat kedudukan, kita akan buat position yang mana kita tunduk setunduknya. Kita tunduk sungguh-sungguh ketika sujud.
pernah tak dalam salah satu sujud kita rasa betul-betul hopeless? Nak sebut macam tu. Maksudnya hanya pada Allah saja kita mengharap, ataupun rasa hina. Sebab yang dibimbangi, walaupun 34 kali kita buat perbuatan hina diri tu, sujud tu, tapi tak pernah rasa hina diri, tak pernah rasa diri terhina, tak pernah rasa menyerah diri, tak pernah rasa macam tak rasa apa pun, rasa biasa je. Sujud, lepas tu bangun balik, sujud, bangun balik, dah sudah. Subhanallah. Perasaan yang sepatutnya kita ada ketika itu, kita sujud memang harap kepada Allah semata-mata, tentang rezeki ke, tentang jodoh ke, tentang apa yang kita usahakan ke, tentang masalah kita ke, tentang nasib hidup dan nasib mati kita, tentang anak-anak kita, serah pada Allah. Suami kita, serah pada Allah. Allahu Akbar. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Ya, kita sedang sujud dan kita sedang merayu, kita sedang merintih, kita sedang menyerah diri. Masa berdiri, okey, kita sedang berhadapan dengan Allah. Daripada berdiri, kita mula lagi merendahkan untuk posisi yang kedua, iaitu rukuk. Patutnya masa tu dah rasa dah ni. Dah rasa dah macam berdebar-debar, masa rasa macam nak menyerah diri pada Allah. Lepas tu bangun balik. Lepas tu daripada berdiri tegak, kita terus sujud. Perasaan ketika itu kita memuji nama Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Jadi sepatutnya jiwa yang perlu ada ketika sujud adalah jiwa hamba, jiwa hina, jiwa tak ada apa-apa. Aku kosong. Aku bodoh ya Allah, tapi Engkau berikan aku ilmu. Aku jahil ya Allah, Engkau berikan aku pengetahuan dan kemahiran ya Allah. Aku miskin ya Allah, aku asalnya miskin ya Allah, lahir memang tak ada pakaian, Engkau berikan aku rizki. Masa tu serah. Barang siapa yang boleh menyerah diri ketika sujud, tuan-puan sekalian, dia tidak akan menyerah dengan dunia dan isi. Orang yang betul-betul menyerahkan diri ketika sujud, once dia sujud, dia rasa bahawa dia sedang sujud kepada Allah. Sebab itu sifat ihsan yang disebut di dalam hadis Nabi. Bila malaikat Jibril bertanya, famal ihsan? Apakah itu ihsan? Bila Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Ini namanya hadisul Jibril. Hadis ni panjang. Kan? Mula-mula malaikat Jibril tanya, famal iman? Apa itu iman? Lepas tu, apa itu Islam? Mal Islam? Akhbirni. Malaikat Jibril tanya macam ni. Akhbirni anil Islam. Nabi pun bacakan rukun Islam. Akhbirni anil iman. Beritahu kepadaku tentang iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun iman. Kemudian malaikat Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang ihsan wahai Muhammad. Ketika ini Nabi Muhammad SAW duduk dengan sahabat dalam satu majlis. Di Masjid Nabawi, duduk dalam majlis bersama dengan sahabat Nabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berjubah putih, berwajah kaca, kan, tanpa ada kesan pada pakaiannya bahawa dia musafir. Sahabat-sahabat semua pelik, tak pernah nampak lelaki ni. Tapi pakaiannya putih bersih, tak nampak kesan macam musafir. Sebab kalau orang tak pernah nampak, mesti orang jauh. Tapi tak nampak pun kesan orang musafir. Lepas tu dia terus duduk dalam majlis tu, dan lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Maksudnya lutut bertemu dengan lutut. Boleh bayangkan betapa rapatnya kedudukan malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Lalu sahabat-sahabat tengok dengan pelik, dan lebih pelik apabila orang pemuda lelaki ini bertanya kepada Nabi. Tanya tentang 4 soalan. Soalan pertama, malaikat Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Beritahu kepadaku tentang Islam. Nabi pun jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakah wa tahajjul baita. Ada tertinggal ke? Wa tasumu Ramadan. Nabi jawab rukun iman. Kemudian malaikat Jibril tanya, akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Jadi Nabi sebut tentang rukun iman yang kita dah hafal, yang kita tahu 6 tu. Kemudian malaikat Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Apa jawapan Nabi Muhammad SAW bila ditanya tentang ihsan?
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maksudnya apa? Ihsan itu adalah apabila kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu, dan memang kamu tidak akan mampu untuk melihat Allah, maka kamu membayangkan Allah sedang melihat kamu. Itulah maksud ihsan. Tapi kita biasa sebut kita kena ni buat ihsan pada manusia. Betul kan adik-adik? Kita ni kena buat ihsan dengan binatang. Kita ni kena buat ihsan dengan alam. Apa maksud ihsan kat situ? Buat baik. Kita kena buat baik kan? Tapi kenapa maksud ihsan dalam hadis ini? Kamu beribadah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu berbuat ibadah seumpama kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak mampu, dan dalam kurungannya memang tidak mampu untuk kita membayangkan kita melihat Allah, maka kamu membayangkan dan merasai Allah sedang melihat kamu. Itu sifat ihsan. Maksudnya di sini, perbuatan baik kita kepada Allah, sifat ihsan kita dengan Allah, apabila kita buat ibadah, kita mesti membayangkan seolahnya kita depan Allah. Dan kalau kita tak boleh bayang kita depan Allah, kita bayangkan Allah sedang melihat kita. Kita tak nak bayang kita lihat Allah, itulah. Dan akhirnya, apabila kita ada sifat ihsan ketika ibadah, kita akan buat ibadah dengan sehabis baik. Kita akan buat ibadah sehabis baik. Bila kita buat ihsan dengan manusia, kita akan buat sehabis baik dengan manusia. Sebab kita rasakan Allah sedang melihat perbuatan baik kita terhadap manusia. Bila kita ada sifat ihsan dengan contoh dengan kucing kan? Kamu semua suka kucing tak? Oh, takut kucing? Nanti saya ambil kucing saya kau bagi anak awak. Okey, Munia tak suka kucing. Hana suka kucing. Awak ada pelihara kucing ke? Ni ada? Kau rumah ada kucing? Tak ada. Tahu tak ada kucing baru beranak? Dan comel-comel. Kiki tu kan? Kiki tu, mak tu, dia curang dengan Momo. Dia curang dengan Momo. Tak, kan dia memang sebenarnya lelaki bini tu. Kan? Momo ada 2 bini. Kiki seorang, Mimi seorang kan? Kan anak pertama dengan Momo. Padahal dia orang kan hidup atas ni je. Hidup berkeluarga atas ni je. Si bapak Momo tu tak payah cari nafkah pun. Kami bantu kan. Lepas tu, tuan-puan sekalian, satu hari Kiki tu terlepas. Kiki, si mak tu terlepas. Masuk manalah Kiki berapa macam sehari ke 2 hari. Balik-balik. Lepas tak lama tu dia bunting. Lepas daripada, tahu tak, start daripada tu, ada seekor kucing warna kuning, jantan, asyik bertempik panggil Kiki tu. Maksudnya kalau malam bunyi, lepas tu datang dekat pagar rumah. Kata, ini skandal Kiki ni. Lepas tu kan, dia mengandung, Kiki mengandung, memang keluar anak sebiji macam bapak tu. Semua warna kuning macam bapak tu. Nanti, kalau sempat, memang sempat, hujung nanti kita pergi dekat sangkar tempat kucing. Tapi kan minta tolong, dia orang dah keluarkan belum? Tadi saya bagi kucing masuk dalam rumah. Kalau keluar. Sekarang ni kucing ada 11, 12, 13, 14. 14 ekor. Semua 14 ekor kat rumah ni. Baru je bersalin minggu lepas Kiki tu. Memang apa yang kami sangkakan memang betul lah. Dia dengan laki baru. Skandal luar. Ya Allah, agak-agak Momo tak cemburu lah. Itu laki dia yang pertama. Okey. Sebenarnya nak sebut ihsan pada binatang. Sebenarnya boleh je kalau kita nak bagi makanan pada binatang, campak macam tu je. Tapi bila kita ada sifat ihsan, belas kasihan, kita bagi dia makanan elok dalam pinggan. Boleh je nak campak-campak kan. Tapi mana sifat ihsan kita pada binatang? Sebab itu orang yang mempunyai sifat ihsan, kalau dia buat baik pada manusia, dia buat baik betul-betul. Okey, contoh kan, kamu nak bagi kepada orang bulan Ramadan nak bersedekah kan? Okey. Jadi ada orang dia kata alah yang penting sedekah, dia beli, lepas tu dia beri makanan yang dia sendiri pun tak nak. Maksudnya orang kata asal beri. Tapi bila kita nak buat ihsan, nak buat baik, dan kita rasa apa yang kita buat ni kita nak tunjuk pada Allah. Kita ni kalau nak menagih perhatian Allah, bagus. Maksud kalau kita buat
Kalau nak menagih perhatian manusia, boleh je, tapi jaga keikhlasan lah. Ya, kita buat satu kadang nak tagih perhatian suami kan, kadang okey sekian-sekian. Tapi kita sangat dianjurkan biar kita buat sesuatu macam naknya Allah tengok. Macam orang kata naknya attention Allah. Nak je Allah tengok. Sebab apa? Bila kita latih, bila kita buat sesuatu naknya attention daripada Allah, kita nak beri. Boleh je letak dalam bekas biasa, lepas tu bagi. Tapi sebab kita nak ada effort. Semalam saya terima ada biskut raya ni. Biasa biskut raya dalam bekas gitulah kan. Tapi biskut raya ni semua di atas dia siap, dia macam dia buat, dia macam dia potong, dia beli bukan ribbon tau, macam kain, tapi kain yang jarang-jarang tu, yang keras tu. Lepas tu dia ikat di penutup, lepas tu dia siap ikat ribbon pula. Satu-satu, faham? Bila saya terima tu, anak saya pun tengok, cantiknya orang ni, dia bagi. Kan? Dia bagi, padahalnya biasanya biskut raya yang pusing. Bekas biasa je, bekas pusing. Tapi dia siap tutup dengan kain cantik, lepas tu dia ikat pula ribbon. Diikat satu-satu. Semuanya dapat 5 bekas biskut raya ada orang bagi tu kan. Saya kata, dia bukan setakat nak bagi, tapi dia menghiaskan, dan dia tahu bahawasanya bila nak buka, kita akan buang je. Kita akan buka dan buang je. Tetapi di situ boleh jadi ada kepuasan dia. Maksudnya kadang dia nak buat baik, dia buat sehabis baik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, bila kita ada sifat ihsan dalam diri, kita akan buat ibadah sehabis baik. Kita akan buat baik pada manusia sehabis baik. Kita akan buat pekerjaan kita sehabis baik. Sebab kita nak seek attention from Allah. Kita nak sangat Allah perhati setiap apa yang kita buat. Sebab manusia tak akan tahu apa yang kesusahan kita. Manusia tahu apa yang kita buat sebenarnya. Yang manusia tahu yang zahir tu je lah. Manusia tengok hasil. Tapi Allah tengok progress. Allah tengok progress daripada A kita buat, B, C sampai siap. Manusia tengok hasil. Sebab itu kalau manusia tak hargai pun apa yang kita buat, bos tak puji pun, bos tak pun kata bagus apa, tak apa bagi orang yang dia tahu Allah menghargai apa yang dia buat. Susah payah. Walaupun kena reject, akhirnya apa yang dia buat kena reject. Dia mungkin kecewa sekejap, tetapi kecewa dengan manusia bukan kekal selamanya. Sebab apa? Kita buat itu kerana Allah, kita pun cepat bangkit semula. Okey, subhanallah. Nanti kita tunjuk kucing baru beranak. Sabar. Ada ramai tak sabar nak tengok kucing anak baru warna orange. Okey. Orange semua. Sama dengan bapak dia yang selalu. Tapi kadang-kadang Ustazah rasa kesian. So Ustazah cakap kat Ustaz, bagilah dia orang jumpa. Sebab kan dia macam, dia duduk kat pagar luar. Lepas tu kan bila dia duduk, dia macam panggil Kiki tu. Sebab dia tahu kot Kiki tu mengandung anak dia. So boleh jadi bapak tu, ada je bapak tu nak tengok anak dia kan. Boleh je. Bertanggungjawab Bertanggungjawab nak azankan ke. Tapi dah seminggu dah tak azankan dah. Masya Allah, binatang kan. Betul lah. Alah, kesian. Kadang tengah-tengah malam bunyi dia mengiau panggil bini dia tu. Tak apa. Binatang pun memang ada kasih sayang sama dia. Mungkin dia rindu ke. Macam tu lah. Sekali-sekali kena lepaskan. Mereka bertemu. Okey. Tuan-puan, muslimin, muslimat yang dimati Allah sekalian. Baik. Sekarang minta maaf, kita akan pergi kepada surah Al-A'la. Kenapa kita pergi kepada solat tadi, sujud? Sebab dalam sujud kita sebut Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi sekarang surah Al-A'la bermaksud yang paling tinggi. Okey, surah ini merupakan surah yang ke-87 dalam susunan Al-Quran. Kiraan surah ini daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, bla 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 bla, Yasin apa semua, dia merupakan surah yang ke-87. Mengandungi 19 ayat. Masya Allah. Ia merupakan surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Maksudnya surah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka ia melibatkan rukun iman. Okey, sekarang kita pergi dulu baca kitab tafsir Ibnu Katsir tentang kelebihan surah Al-A'la. Surah ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalil bahawa surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Al-Bara' bin Azib, ia berkata, sahabat yang pertama kali datang kepada kami di Madinah. Sahabat yang pertama kali datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ini yang buta ni, Ibnu Ummi Maktum. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada kami. Kemudian datang Ammar, Bilal dan Sa'ad. Okey. Ini siapa yang cakap ni, siapa yang cerita ni? Sahabat Nabi yang berada di Madinah. Sebelum Nabi hijrah, berapa orang sahabat hijrah dulu? Sebelum Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, berapa orang sahabat gerak dulu sebelum Nabi? Itu memang aturan dan perintah Allah. Berapa orang dah gerak dulu ke Madinah? Sebab Nabi masih lagi menunggu-nunggu perintah Allah bila Nabi akan mula bergerak. Jadi sebelum Nabi bergerak, musafir melangkah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, ada beberapa orang sahabat yang pergi dahulu, dihantar berperingkat. Dan inilah yang diceritakan oleh sahabat Nabi daripada Al-Bara' bin Azib. Ia berkata, sahabat yang pertama kali datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ingat tak kisah Abasa wa Tawalla? Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, dia berpaling muka. Itu adalah turunnya firman Allah merujuk kepada kisah yang berlaku antara Nabi dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Ia merupakan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Okey, mereka mengajarkan Al-Quran kepada kami. Dan walaupun buta, pernah sertai perang dengan Nabi. Dan Nabi pernah menggantikan. Nabi pernah menggantikan beliau. Nabi pernah meminta beliau menggantikan Nabi untuk jadi imam. Ketika Nabi mungkin pergi musafir, ataupun Nabi pergi perang, ataupun Nabi pergi urusan luar, Nabi pernah melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum menggantikan Nabi menjadi imam, bukan calon-calon orang. Jadi beliau antara yang pertama pergi ke Madinah hijrah sebelum Nabi dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian datang Ammar, Bilal dan Sa'ad. Kemudian datang Umar bin Al-Khattab membawa 20 orang. Nampak tak? Ramai yang gerak dulu ni. Jadi yang pertama sekali, si buta tadi. Kemudian datang Nabi SAW. Aku tidak melihat penduduk Madinah bergembira kerana sesuatu seperti kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah. Penduduk Madinah, dah sahabat Nabi dah gerak ramai ni. Mereka menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW. Hingga aku menyaksikan anak-anak kecil. Lalu berkata, lihatlah Rasulullah SAW telah tiba. Beliau tidak datang ke Madinah sampai aku menghafal surah Subbihisma Rabbiyal A'la. Subbihisma Rabbiyal Subhanallah. Subbihisma Rabbikal A'la. Subbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maksudnya ini adalah hujah bahawa surah ini diturunkan di Mekah. Sebab penduduk Madinah ketika itu dah mula hafal dah surah ini. Maka surah ini telah dibawa daripada sahabat Nabi yang berada di Mekah ke Madinah. Jadi penduduk Madinah cerita, ketika Nabi sampai, kami dah pun menghafal dan membaca dan belajar surah Subbihisma Rabbikal A'la. Minta maaf saya sebab tadi sebut Subhana Rabbiyal A'la tadi tu. Jadi Subbihisma Rabbikal A'la. Okey, sekarang kita akan tengok keutamaan. Dek, boleh tak kamu pergi tengok jap kucing-kucing tu dah dikumpulkan tak kat luar? Tak. Dan sangkar. Oh, semua dan sangkar dah. Ya. Okey. Sebab ada waktunya kami lepaskan kucing masuk dalam rumah. Dia orang main-main dalam rumah, tapi tak boleh selalu. Sebab kalau tak, dia orang kadang tu dia orang pancang-pancang kan. Ramai kan. Dah 14 ekor. Jadi lepas tu kami kena keluarkanlah lepas dah dia orang main-main. Kenapa menirah? Awak macam ni. Jaga awak, nanti saya akan bagi kepada awak, suruh peluk. Okey. Jadi tuan-puan dan puan Allah sekalian, dalam maaf selingan sebab saya fikir lepas habis ni diorang nak tengok baby, cucu baru. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW berkata pada Muaz, ini hadis yang sahih dan mungkin ramai juga tak tahu kan, bahawasanya kenapa imam bila witir baca surah, betul tak baca surah ni?
witir ke ataupun biasa dalam witir kan akan baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Why dalam dalam solat witir? Why surah ini menjadi surah pilihan, sama ada dalam bacaan tarawih ke, menjadi antara surah pilihan. Why? Sebab ia merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW dan ia ada di sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, Nabi SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal, Halla sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wa laili idha yaghsha. Nabi bersabda, alangkah baiknya jika engkau solat lalu engkau membaca surah Al-A'la, surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun surah Wasyamsi wa duhaha, ataupun surah Wal-laili idza yaghsha. Surah Yaghsha ni surah lepas ni. Betul tak? Surah lepas ni adalah surah Al-Ghashiyah. Betul lah. Wal-laili idza yaghsha. Selepas habis surah Al-A'la, kita akan tadabbur surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Jadi memang Nabi SAW ada bersabda, dan ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi, alangkah baiknya jika engkau solat lalu engkau membaca surah Al-A'la, surah Asy-Syams dan surah Al-Ghashiyah. Surah Al-A'la, surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. Surah yang kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun surah Wasyamsi wa duhaha dan surah Wal-laili idza yaghsha. Jadi ada lagi ni, Imam Ahmad meriwayatkan daripada An-Nu'aim bin Bashir bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah dalam solat Aidul Fitri dan solat Aidul Adha. Betul tak? Bila Aidul Fitri dan Aidul Adha, imam pun akan membacakan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi pilihan bacaan surah itu dalam Aidul Fitr dan Aidul Adha adalah daripada sunnah Nabi SAW. Dalam Aidul Fitri dan Aidul Adha akan membacakan surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Ataupun kita panggil, ini surah Al-Ghashiyah. Tapi tadi surah Al-Lail, Wal-laili idza yaghsha. Okey, minta maaf. Surah Al-Lail. Tetapi kejap dik. Tapi Nabi SAW sebut ni surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Jadi surah Al-Ghashiyah ni merujuk kepada surah betul. Tapi samalah kan surah Al-Ghashiyah, surah yang mana? Betul. Hal ataka hadisul ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah, itu ada surah Ghashiyah. Jadi Nabi baca ketika Aidul Fitri dan Aidul Adha surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dan hal ataka hadisul ghashiyah. Okey. Dan jika bertepatan dengan solat Jumaat, maka beliau membaca kedua surah tersebut seluruhnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan kitab sahihnya. Dalam maksudnya solat Jumaat pun Nabi akan baca dua surah ini, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Adapun reaksi Muslim dan para penyusun kitab sunan adalah beliau membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah dalam solat Idul Fitri dan solat Idul Adha serta dalam solat Jumaat. Dan terkadang solat Aid dan solat Jumaat terkumpul dalam satu hari hingga beliau membaca kedua surah tersebut pada solat keduanya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya daripada hadis Ubaid bin Ka'ab, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdurrahman bin Abza dan Aisyah ummul mukminin bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun serta surah Al-Ikhlas dalam solat witir. Riwayat daripada Aisyah menambahkannya dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Barakallahu fiq. Barakallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Why? Kalau kita dengar bila solat witir, biasanya rakaat pertama imam akan baca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua akan baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu bangun rakaat bagi salam, lepas tu solat sunat witir yang ketiga, iaitu satu rakaat tu biasanya akan baca 3 kul. Betul kan? Sebab ia merujuk kepada hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah, bahawasanya daripada Ibnu Abbas, daripada Ubaid bin Ka'ab, bahawa Rasulullah SAW akan membaca surah Al-A'la dan surah Al-Kafirun. Kemudian surah Ikhlas dalam solat witir, dan Aisyah menambahkan berserta Nabi akan baca juga surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas.
So, kepada yang tertanya-tanya, solat sunat witir nak baca apa? So, rakaat pertama Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Lepas tu rakaat ketiga, iaitu ni boleh baca 3 kul. Tetapi Ustazah, saya tak hafal surah Sabbihisma rabbikal a'la, panjang dan susah. Jadi saya baca je kul huwallah. Boleh. Lepas tu rakaat kedua kul huwallah juga. Rakaat ketiga tu pun 3 kul huwallah juga. Jadi tak ada masalah, memang boleh. Tetapi afdal sekiranya kita ikut sunnah Nabi SAW ini, jika mampu. Bahkan Ustazah, saya ada waktu nak cepat tapi tak nak tinggal sunat witir, saya baca Fatihah je, saya tak baca keluar Allah, tak baca apa-apa surah, boleh ke? Jawapannya boleh. Bacaan surah selepas Al-Fatihah adalah sunat hayat, sunat perhiasan, memperindahkan solat. Kalau baca solat kita jadi cantik, indah. Tuan-tuan dimata Allah sekalian, biasanya berkenaan solat witir ramai yang confuse. Dikata, Ustazah, saya bersalah, lepas solat tarawih saya nak solat terus ke witir. Bukankah solat witir ini solat penutup kepada ibadah? Sebenarnya solat witir ini penutup kepada malam. Sebab itu ya, betul juga penutup hujung kepada ibadah. Tetapi Nabi SAW, kalau kita tengok sebuah hadis Nabi pesan kepada Zaid bin Harisah ke Mu'adh bin Jabal, yang mana Nabi berpesan, bukan ke Abu Hurairah. Okey, hadis yang Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepadamu 3 perkara jangan kamu tinggalkan. 3 wasiat Nabi yang Nabi pesan kepada seorang sahabat Nabi jangan ditinggalkan. Yang pertama, jangan meninggalkan surah Al-Mulk yang dibaca pada setiap malam. Yang kedua, jangan meninggalkan solat sunat duha. Dan yang ketiga, Nabi kata jangan tinggalkan solat sunat witir. Jangan kamu tidur melainkan kamu bersolat sunat witir. Cuba tengok hadis tu ya. Okey, ada yang ingatkan kita, kawan-kawan, jom kita tap sampai 1 million. Sekarang dalam 500k likes di TikTok. Jom kita sama-sama capai target 1 million. Bila sampai setiap kali live 1 million di TikTok, kita punya like tu, tap tu, insyaAllah engagement kita semakin kuat. Kita tengok TikTok hampir 3,000k dalam 6,000 yang sedang hadir sekarang. Jumpa tak? Okay, Nabi berwasiat jangan tinggalkan 3 perkara tu. Ataupun saya tertukar, tak siap. Saya itulah 3 perkara yang Nabi wasiatkan. Okey, jangan sebelum kamu tidur jangan jangan kamu tidur melainkan solat sunat witir, kemudian surah Al-Mulk dan solat sunat duha. Tiga wasiat. Apa dia? Puasa setiap bulan. Puasa Ayyamul Baid tu. Okey. Mungkin itu salah satulah wasiat tu. Tak apa. Dia orang tengah cari lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Jadi solat sunat witir ni Nabi lakukan sebelum tidur. Nabi, betul kan Adawiyah? Solat sunat witir kebiasaannya Nabi akan lakukan sebelum tidur. Maksudnya untuk menutup malam tersebut. Kita memanglah bangun malam lagi, tapi tidur tu macam nak tutup hari tersebut. Jadi kita tutup dengan solat sunat witir. Dan ramai yang tanya, kalau saya dah buat solat sunat witir selepas solat tarawih dan imam pun solat witir kan, adakah bila bangun tengah malam solat tahajud witir lagi? Tak, tidak ada witir dalam satu malam. Jangan rasa macam kurang, rasa macam tak sempurna, rasa macam tak sempurna je solat tahajud lepas tu tak solat witir. Tak ada, itu dah sempurna dah. Sebab kita dah solat witir sebelum tidur, maka bila kita bangun untuk tahajud semua, kita tidak perlu mengulangi solat sunat witir. Okey, baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan. Mungkin ada yang keliru, confuse dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sekarang kita akan pergi kepada ayat yang pertama. Kena cepat-cepat dah ni, 8.30 kena berhenti. Macam itulah ayatnya. Cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bermaksud ucapkanlah kesucian atas nama Tuhan yang maha tinggi. Ucapan kesucian bagi nama Allah Tuhan sekalian alam, itulah yang disebut tasbih. Subhana, maha suci Allah. Jadi dalam ayat ini sabbihisma rabbikal a'la. Ucaplah kesucian atas nama Tuhan yang maha tinggi.
Ini adalah soalannya suruhan ataupun perintah. Ucapkanlah kesucian. Apa dia? Tasbih, iaitu subhanallah. Itu tasbih, menyucikan Allah. Maksud subhanallah, maha suci Allah. Allah itu kita sucikan daripada kesyirikan. Sucikan daripada menyamakan Allah dengan apa jua. Sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada permohonan, permintaan tolong. Maksudnya kita tak boleh menyamakan, meminta tolong dengan makhluk seperti mana seolah kita minta tolong dengan Allah. Menyucikan Allah daripada segala sekutu, segala persamaan. Allah itu suci daripada segala kelemahan, kekurangan. Jangan sampai kita merasakan kenapa Allah buat macam ni, seolahnya kita mempertikaikan dan mengatakan Allah tersilap, Allah kurang, Allah tak perasan. Kenapa Allah, kenapa? Walaupun kadang mungkin ucapan tu terkeluar, tapi bukanlah kerana mempertikaikan Allah, tapi sebab kita terlalu sedih sangat. Boleh jadi, ya Allah kenapa, ya Allah kenapa kau ambil anak aku, ya Allah. Contohlah kan, anak meninggal kan, mengejut. Anak tu sihat elok. Pada Ramadan yang keberapa baru ni, subhanallah, ada seorang sahabat di alam maya, saya tak pastilah saya pernah jumpa tak, nama dia apa ya, saya ingat hari tu namanya. Dia bagi tahu anaknya yang berada di UiTM di sebuah universiti meninggal dunia dalam aksiden. Tak silap saya naik motor, pelajar universiti. Dalam berapa Ramadan baru ni? Ke satu Ramadan, awal-awal Ramadan. Saya tengok Ummu Aiman, tak silap saya namanya. Dia buat posting pendek je. Sedekah, mohon doakan anak saya meninggal dunia. Ya Allah, bila kita baca, pasal anak tu dah besar, umur 18 ataupun 19, tengah belajar, 19 kot. Wallahualam, tengah belajar di universiti, mungkin aksiden, memang ditulis aksiden, tapi tak tahu aksiden macam mana, tapi meninggal dunia di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, kita bukan pertikaikan Allah itu hanya keluhan saja, tak apa. Jangan sampai mempertikaikan, maksud kita tidak menyucikan Allah daripada kekurangan. Allahu Akbar. Disebutkan di salah satu sifat Allah, iaitu Al-A'la, artinya yang maha tinggi sekali, puncak yang di atas sekali, dan tidak ada yang atasnya lagi. Ucapan tasbih itu adalah landasan bagi tauhid yang telah kita tanam dalam jiwa kita. Allah itu suci daripada apa yang dikatakan oleh setengah manusia. Mereka pun memuji Allah tetapi tidak bertasbih kepada Allah. Sebab Allah itu dikatakan beranak, ada keluarga. Ini adalah kata-kata kaum musyrik. Ada yang mengatakan Allah itu beranak lelaki seorang, iaitu anaknya yang tunggal. Itulah Isa Al-Masih, anak Maryam. Sehingga sekarang pun kan, itulah yang mereka katakan bahawa Isa itu anak Tuhan. Dan bertiga dia menjadi Tuhan. Yang seorang lagi adalah Ruhul Qudus ataupun Roh Suci. Padahal itu adalah malaikat Jibril, bukan Tuhan. Bagi mereka Allah itu tidak maha tinggi sendirian, kerana ada yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan Tuhan, iaitu Al-Masih dan Ruhul Qudus. Kepercayaan yang masih dipegang bagi orang Kristian. Dan ada pula yang mengatakan Allah itu beranak tetapi anaknya perempuan belaka. Itulah Lata dan Uzza dan Manata yang besar. Ini adalah berhala-berhala yang besar yang berada di zaman Rasulullah SAW. Ada pula yang mengatakan bahawa sekian malaikat itu adalah anak Allah. Dan ada pula yang mengatakan bahawa banyak yang lain yang bersekutu dengan Allah itu. Sebab dia tidak berkuasa, tidak upaya mengatur alam itu dengan sendiri. Subhanallah. Maka ayat Maha Suci Allah daripada sekutu. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada segala-gala yang dituduh, yang diperkatakan oleh kaum musyrik. Selalulah hendaknya kita bertasbih mengucapkan kesucian bagi nama Allah yang maha tinggi itu. Sampai ketika ayat pertama ini diturunkan oleh Nabi, sampai ketika ayat ini diturunkan, Nabi pun bersabda, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah dia dalam sujud kamu. Subhanallah. Bila turunnya ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Ucapkanlah tasbih. Sabbihis itu perintah. Ayat pertama surah Al-A'la ini adalah perintah untuk kita menyucikan Allah ataupun bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Ucapkanlah kesucian atas nama Tuhan yang maha tinggi. Dan sebab ayat pertama inilah Nabi pun bersabda, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ia tu apa, merujuk kepada tasbih itu pada sujud kamu. Akhirnya terbitlah bacaan
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, subhana rabbiyah, maha suci Tuhan, a'la yang maha tinggi, wa bihamdih, dan pujian baginya. Jadi hari ini kita dapat satu ilmu yang sangat berharga. Apa dia? Bacaan. Di manakah sumber bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Ialah berkaitan dengan surah dan ayat pertama, surah Al-A'la dan ayat pertama dan surah Al-A'la, iaitu Sabbihisma rabbikal a'la, satu perintah supaya bertasbih kepada Allah, dan Nabi kata jadikanlah ucapan tasbih memuji Allah itu bacaan dalam sujud. Dan ketika turun ayat 95 dan 96 surah Al-Waqiah yang berbunyi inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim, sesungguhnya dia sebenar-benar yakin, maka ucapkanlah kesucian atas nama Tuhan yang engkau maha agung. Tuhan engkau yang maha agung. Maka bila turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Okey, ini surah Al-Waqiah ayat 96. Betul kan? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha azim. Rabbikal azim, yang maha agung. Maka Nabi pun bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan itu dalam rukuk kamu. Demikianlah awal mula bacaan rukuk dan sujud. Sekarang saya sedang bacakan tafsir Hamka, iaitu tafsir Al-Azhar. Alhamdulillah, ilmu baru untuk kita semua. Sumber bacaan sujud merujuk kepada surah Al-A'la. Ayat yang pertama, iaitu perintah Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Perintah tu. Kemudian lalu Nabi pun bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih memuji Allah maha tinggi itu dalam sujud kamu. Maka terbitlah zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faham ya? Kemudian bacaan dalam rukuk pula bersumberkan firman Allah surah Al-Waqiah ayat yang ke-96. Apa dia? Fasabbih bismi rabbikal azim. Memujilah, menyucikanlah Allah dengan fasabbih, maka bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang maha agung. Maka terbitlah bacaan rukuk, sebab Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan itu dalam rukuk kamu. Maka kita pun bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha azim, yang maha subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan pujian baginya. Manakala demikian pula awal bacaan rukuk dan sujud yang berbunyi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim, ya, wa bihamdi. Masya-Allah. Kemudian dalam surah At-Tur ayat 48 hingga 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum." Dan ucaplah kesucian dengan memuji kepada Tuhan engkau ketika engkau berdiri solat, dan daripada malam maka ucapkanlah juga kesucian untuknya, dan ketika bintang-bintang mulai pudar cahayanya. Masya-Allah, waktu subuh. Okey. Ayat yang kedua, yang telah menciptakan. Ayat yang kedua seterusnya, lalu membentuk dengan seimbang. Ayat ketiga, dan yang telah mengatur segala-galanya, alam, diri kita, manusia, seluruh makhluk-makhluknya. Ayat yang ketiga, lalu dia memberi petunjuk. Ayat yang keempat, dan yang telah mengeluarkan rumput-rumput. Allah telah menciptakan daripada hujan, lalu rumput-rumput pun terbit daripada tanah. Ayat yang kelima, lalu kemudiannya menjadikan ia kering kehitaman. Allah menunjukkan kepada kita, setelah rumput itu hijau, rumput itu akan jadi kering kehitaman, kemudian tumbuh lagi. Begitulah Allah menjadikan pengajaran kepada manusia. Setelah kita mati akan lahir lagi manusia-manusia lain. Begitulah, dan sampai ketika semua akan dihidupkan kembali. Masya Allah. Ayat yang ke-6, akan kami jadikan engkau membaca. Ayat yang, ini sambungan. Maka engkau tidak akan lupa. Membaca apa? Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-7, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia mengetahui yang nyata dan apa yang tersembunyi.
Ayat yang ke-8 daripada surah Al-A'la, dan akan kami mudahkan engkau kepada jalan yang mudah, maka berikanlah peringatan jika memberi manfaat peringatan itu. Masya Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita dituntut untuk beri peringatan. Walaupun peringatan yang kita berikan itu tidak nampak hasil, tetapi yang berhasil yang pertama adalah pahala. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalimatun tayyibatun sadaqah. Kalimatun tayyibatun sadaqah. Kata-kata yang baik itu sadaqah. Kata-kata yang baik sadaqah. Apa saja kata-kata yang baik? Tak semestinya nasihat. Kata-kata yang manis didengar, perhargaan kita kepada kawan-kawan kita. Contoh kan, habis kuliah kita ni, saling ucap tahniah. Seronok tak? Cuba buat sekarang. Tahniah apa? Tahniah datang awal hari ni. Datang awal kerja hari ni. Tu daripada Melaka tu. Ucap-ucap. Tahniah terbaik kata. Bagus. Cakaplah. Cakap tak apa, ikhlas je. Awak tak nak ucap juga? Okey. Ada staff ni 3 orang ni, dia datang saja je datang nyibuk ya. Masya Allah. Jadi maksudnya ucapan yang baik, kata-kata yang baik, sama ada nasihat ke ucapan yang baik, menggembirakan hati orang, puji pasangan, puji anak, puji kawan-kawan. Cuba setiap hari kita belajar, mesti ada puji kawan kita. Saya sukalah cara awak buat kerja. Ui, ayat tu power tau. Walaupun kita ucap sama-sama kawan kan. Masa tu Munir tengah down. Ustazah komen kadang pedas kan. Lepas tu tengah down. Kenapa bulan ni aku dah buat susah payah ni kan, Ustazah ni. Lepas tu kan, tiba-tiba ada pun pergi macam betul je kan. Tiba-tiba ada apa datang. Munirah, saya kan sukalah cara buat kerja dan cara awak urus emosi. Walaupun awak kena tegur, tapi awak macam cepatlah move on. Seronok tak kalau orang cakap macam tu? Seronok kan? Tu rasa macam, ada orang notice lah saya cepat move on. Macam tu kan? Masya Allah. Jadi kalimatun tayyibatun sadaqah, Nabi kata. Kalimah yang baik adalah sedekah. Tapi janganlah pula kita duduk depan duduk depan tabung derma tu, kita pun saya suka tabung ni. Petak elok dan catnya ni. Saya suka tabung. Tabung kamu ni memang bagus. Tabung, teruskan ya. Istiqamah. Duduk di sini. Janganlah pula kan. Dah kenapa bercakap dengan tabung derma? Kata-kata yang baik itu sedekah. Saya sedang bersedekah dengan tabung ni. Tuan-tuan sekalian, itu perumpamaan yang Nabi sebut. Sebab Nabi nak galakkan kita suka cakap benda yang baik-baik. Tulis yang baik-baik. Kata yang baik-baik. Subhanallah. Supaya apa? Dan Nabi galakkan sampai Nabi kata, kamu akan diberi pahala sedekah. Tapi dia tak akan dapat menyamai sedekah harta tu. Jadi tak boleh lah. Bang, hari ni saya dah banyak sedekah hari ni. Oi, kau main lagi. Ya, saya jumpa orang semua saya ucap perkataan yang baik-baik. Sebab Nabi kata, kata-kata baik itu sedekah. Kalau dia nak samakan dengan sedekah harta, tidak. Tapi Nabi beri galakan seolahnya memang pahalanya begitu besar. Sebab sedekah tu kan berat, keluarkan duit. Betul kan? Kalau jumpa 20 orang semua nak bagi duit, berat. Tapi untuk kata-kata yang baik, tak berat kan? Baguslah. Wih, cantiklah hari ni. Tu pun ada suka. Dia pun rasa, ya betul, baju ni baju sekolah menengah ni. Kan? Tapi okey lah. Kan? Siapa tu nama? Suka pakai baju sekolah menengah. Siapa? Shikin. Saya kan kalau tengok dia pakai baju kurung bunga-bunga tu kan, saya daripada awal saya kata, ni mesti baju kurung sekolah menengah ni. Betul Ustazah. Macam mana Ustazah tahu? Ini zaman dulu-dulu. Sekarang dah tak keluar dah baju ni. Kata betul sekolah menengah. Maksudnya betapa dia suka. Tapi dia suka je. Kalau kita cakap macam tu, ke dia berjimat? Tak kan? Dia suka. Okey, baik. Jadi, subhanallah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita sebenarnya baca ayat ke-9. Nabi Allah berfirman, maka berilah peringatan
jika memberi manfaat peringatan itu. Subhanallah, beri peringatan, beri kata-kata yang baik. Peringatan ni adalah satu ibadah. Satu ibadah. Sebab itu nak beri peringatan ni berat. Betul tak berat adik-adik? Nak bagi peringatan, nak bagi teguran, berat. Sebab pertama, risiko kita tak disukai. Risiko orang jemu, orang lari tengok kita lari. Mesti nak bagi nasihat tu. Tapi yang pertama sebenarnya nasihat itu ada untuk diri kita. Untuk beri peringatan kena ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan tak boleh nak bagi peringatan. Sebab biasanya peringatan yang diberi pada orang akan patah balik pada kita. Okey, ayat ke-10. Akan beringat-ingat orang yang takut dan akan menjauhlah daripada orang yang celaka. Orang yang takut kepada Allah, takut kepada azab, akan jadi peringatan itu sangat bermakna. Okey, siapakah orang yang celaka itu? Dan akan menjauhlah daripadanya orang yang celaka. Maksudnya antara ciri-ciri orang yang akan celaka, na'udzubillah min zalik, adalah orang yang tak suka peringatan. Bila ada peringatan, tak habis-habis lah nak ni. Oh, ada lagi kat luar tu suara. Mai datang. Oh, bunyi suara kan? Okey. Siapakah orang yang celaka itu? Orang yang celaka itu ialah yang akan menyala-nyalakan api yang besar, yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah ciri orang yang tak suka bahaya ya peringatan Allah, dan orang yang akan menjauhkan daripadanya adalah orang yang celaka. Celaka itulah orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka tidaklah mereka akan mati di dalamnya dan tidak pula akan hidup. Duduk dalam neraka tu tak akan mati samanya. Nak kata hidup pun tak, mati pun tak, maksudnya hidup dalam keadaan terseksa. Ayat ke-14, sungguh beroleh kemenanganlah siapa yang menyucikan dan yang ingat akan nama Tuhannya lalu dia salat. Akan tetapi kamu lebih mementingkan hidup di dunia. Allahu Akbar, ni yang perik ni. Dan akhirat ada lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini telah ada di dalam suhuf yang dulu-dulu, iaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Okey, sikit. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nu'man bin Bashir, adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW mengambil surah Sabbi isma rabbikal a'la yang kita dah bacakan tadi di peringkat awal dalam tafsir, bahawa Nabi akan bacakan surah ini dalam solat sunat witir, dalam Aidul Adha, dalam Aidul Fitri, iaitu Sabbi isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Mudah-mudahan mendapat manfaat sahabat-sahabat, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Okey, bersedia kita tukar, lepas tu kita nak pergi tengok kucing. Siapa yang nak pergi tengok kucing sama-sama dengan saya? Sebab tadi kan saya cerita pasal saya dapat cucu baru. Ya, Kiki. Kiki asalnya bini Momo. Lepas tu Kiki buat hubungan dengan kucing luar. Dan terbukti benar apa yang kita bimbangi sama ni. Dan memang betul bila anak tu lahir nampak dominan sangatlah dengan jantan lah kan, jantan luar. Macam tu lah ya. Subhanallah. Ya, kucing lover apa semua, jom kita akan tengok sekejap lagi. Sebelum itu, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, kita dah tadabbur surah tadi ni, dah tadabbur surah Al-A'la, mudah-mudahan dapat manfaat. Lama dah kita tadabbur tu, lebih kurang sejam setengah. Okey, nak mengajak sesiapa yang ingin bersama dengan saya akan bersama sehari penuh, daripada start check-in hotel sampai check-out. Check-in sehingga check-out. Qiyam Ramadan dan pengajian berkitab bersama dengan saya secara tertutup dan secara fizikal pada hari Sabtu dan Ahad ini. Tapi yang pertama ni kita buat di Kelantan, sebab kebetulan hari Sabtu memang ada program di Kelantan, so kita terus buat hari Ahad tu. Jadi kepada siapa, tak kira di mana juga anda berada, walaupun Kelantan tu jauh, boleh naik flight sekejap sampai kan. Okey, program ini akan dibuat di Grand Riverview Hotel Kota Baru Kelantan 8 hingga 9 April, iaitu Sabtu dan Ahad ini. Okey, slot yang kedua, 2 kali je program ni sepanjang Ramadan, 15 hingga 16 April 2023 di Cinta Sayang Resort, Sungai Petani, Kedah. Okey, untuk setiap kali slot hanya 30 orang saja kita ambil, sebab kita nak jadikan ia betul-betul fokus lah. Tapi kalau ada permintaan lebih, insya-Allah kita akan timbangkan. Okey, programnya inilah Qiyam pengajian berkitab ni. Okey, Qiyam Ramadan dan pengajian berkitab. Okey, pendaftaran pukul 2, serahan kit peserta, goodies dan sebagainya. Lepas tu check in, lepas tu berkumpul di Dewan.
kita akan mulakan sesi pengajian. Okey, lepas tu kita solat asar berjemaah, kemudian kita ada tadarus sekejap, tadarus Al-Quran selepas solat asar, yang mana kita akan insya-Allah khatam 30 juzuk. Seorang akan ambil satu juzuk dan kita ada ramai pembimbing kepada siapa yang mungkin bacaannya merangkak-rangkak, perlu bimbingan, kita ada ramai ustazah yang akan bersama. Okey, lepas tu kita akan memulakan talaki kitab Penawar Bagi Hati. Ada kitab tu? Mana dah? Ada. Okey, kitab tu tak tebal sangat, kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah kita target ini adalah kitab tasawuf yang basic tetapi dibacakan dalam banyak kuliah-kuliah pengajian. Okey, lepas tu kita buka puasa di buffet hotel, solat maghrib berjemaah, buka puasa ringan dulu, solat maghrib, lepas tu kita buka puasa dekat buffet. Lepas tu solat isyak dan solat tarawih, saya sendiri akan jadi imam bersama dengan imamah yang lain lah. Okey. Lepas tu kita akan sambung pengajian berkitab daripada jam 9.30. Tengoklah kalau mampu sampai pukul 10.30, kalau boleh lagi sampai pukul 11. Sebab kita target untuk habiskan pengajian berkitab ni. Kemudian bangun pukul 4 pagi, akan ada moreh lah. Ada akan minum moreh ataupun kita panggil safa. Safa tu menderita. Jangan ada derita pula, ada sapa. Ada minum malam. Lepas tu kita akan start qiyamul lail pukul 4 pagi. InsyaAllah saya sini akan jadi imam. Kemudian kita mungkin akan solat tahajud kan, solat taubat, solat hajat. Okey, kemudian kita akan sambung pengajian berkitab. Okey, kita akan buat sikit dan bacaan Al-Quran. Malam tu bacaan Al-Quran ya. Kita tak buat pengajian berkitab sebab afdal pada waktu qiyamul lail, waktu malam bangun untuk baca Al-Quran. Kemudian kita pun sahur. Lepas tu lepas solat subuh sama-sama akan baca maksurat. Kemudian kita akan sambung talaki kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Lepas tu solat duha dan solat tasbih berjemaah. Ini antara keistimewaannya program ini, kita akan solat tasbih berjemaah. Kemudian kita akan buat majlis khatam Al-Quran setelah kita dah bagikan juzuk tadi tu. Lepas tu kita ada sesi merakam kenangan, 12.30 selesai program. Jadi program ni satu hari, yang pada hari 2 hari lagi, bukan 2 hari lagi. Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad, hari Sabtu check-in, hari Ahad keluar. InsyaAllah yang terdekat ini adalah di Grand Riverview Kota Baru. Siapa yang nak mengetahui lebih lanjut tentang program ni, sila hubungi nombor telefon 011-5686-6203. Boleh ambil nombor ni ya, 011-5686-6203. Kalau siapa yang nak pergi di Kedah pada 15 hingga 16 April 2023. 15 hingga 16 April 2023. Ini kali pertama buat program qiyamul lail bersama dengan Ustazah Asma Harun secara bertutup. 15 hingga 16 April itu di Kedah. Jadi terbuka kepada wanita sahaja. Ni memang program eksklusif wanita sahaja. Dan program ini sebenarnya menggantikan, kalau tahun lepas kita buat majlis makan malam amal untuk kutipan dana bagi pembangunan perkampungan hijrah, masjid dan sebagainya. Jadi pada kali ini kita buat ini adalah qiyamul lail. Program sehari 24 jam bersama dengan saya khususnya dan sahabat-sahabat para ustazah yang lain. Subhanallah, untuk mengumpul dana bagi pembelian bangunan Hijrah Islamic School, pembangunan Hijrah Islamic School, Hijrah Tafiz Islamic School. Jadi kami dalam proses struggle untuk membeli bangunan ini. Ini antara ikhtiar. Sebab itu nilai ataupun yuran program ini agak mahal, tetapi boleh difahamilah sebab kos-kos yang terlibat bila kita buat di hotel pun tinggi. Sebab kita sewa dewan khas dan sebagainya, sekali tempat tinggal, makan minum, macam itulah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Kita nak pergi keluar tu, sebelum itu kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi ada yang tanya nombor telefon tadi, saya ulang lagi sekali. 011
56866203. 01156866203. Nanti boleh tengok juga dekat page kita. Jadi insya-Allah program ini pengisian utama, kita akan sama-sama khatam 30 juzuk Al-Quran bersama bimbingan para ustazah. Kedua, kita akan sama-sama qiyamul lail. Ketiga, kita akan menunaikan solat sunat tasbih berjemaah. Keempat, kita akan khatam satu kitab, namanya pengajian kitab penawar bagi hati. Jadi insya-Allah walaupun agak padat, tapi berbalailah satu hari suntuk, kita sama-sama akan qiyamul lail dan qiyamun nahar. Qiyamul lail menghidupkan malam, qiyamun nahar menghidupkan siang, dengan amal ibadah yang secara kita panggil maraton lah, ataupun secara bersungguh-sungguh insya-Allah. Ada yang kata nak tengok cucu, boleh. Kan ada program dah, tak apa. Kita ada dua pilihan. Okey, jom. Oh, nak tengok cucu. Cucu tu kucing. Jom tengok cucu. Baik, cucu saya. Adik, wayar tu awak buka je. Sorry, termasuk dalam live. Duduk. Tengok kan di lantai. Kan nampak. Tunduk ke lantai. Tunduk lantai. Tunjuk lantai. Bukan dengan momok. Ada yang dia curang. Okey. Tuan-tuan sekalian, ini sebenarnya bahagian beranda lah, bahagian beranda di tingkat atas rumah. Lepas tu kami jadikan sinilah tempat berkumpulnya binatang-binatang. Tu yang kita kata yang binatang ni dia tak bertembung, dia tak jumpa. Tapi hari tu kita lepas, ini sebenarnya ini momok kan. Bukan. Ini Nemo. Ini Nemo, betul. Ini adalah mana momok? Tu momok. Tu momok kat bawah sekali. Okey. Sebenarnya okey. Aduh. Ni dah nak bawa dia orang. Okey. Oh. Amy ni adalah penjaga kepada yang membantu kami untuk jaga kucing-kucing ni. Sebab kadang saya tak sempat dan anak-anak pun kan belajar semua tak sempat. Jadi Amy ni dulu memang ada buka kedai pet, selalu grooming. Lepas tu sekarang buat kita panggil apa tu? Bergerak tu kita panggil apa bergerak? Home service. Ya, home service. Tak, kita panggil mobile lah. Oh. Maksudnya bergerak. Maksud siapa-siapa yang perlukan bantuan untuk pergi vaksin, ni nak pergi vaksin. Hantar pergi vaksin. Saya berapa kali bawa semua kucing pergi vaksin, lepas tu tak ikut jadual, kena ulang balik. Jadi dia ada penjagaan dia kan. Okey, sebenarnya ini adalah bapa dia orang. Jadi awak kena tolong tutup pintu tu, takut dia orang lari. Okey, ini sebenarnya anak. Okey, main sini Momo. Awak sedih tengok Kiki dengan yang lain. Sini. Macam dia tahu je nak ambil dia, nak pergi, nak bawa keluar. Tengok. Ini sebenarnya adalah senyum sikit masuk live ni. Momo. Kejap. Ya. Tak. Sebab dia orang tahu dia orang nak dibawa, dia orang nak pergi keluar. Dia tak nak keluar pada sangka, padahal suka sangat kalau keluar. Yelah. Okey. Tengok dah penuh bulu. Okey. Itu adalah bapa sebenarnya. Mari kita tengok yang cucu baru kat sini. Orange. Okey. Ini dia. Orange semua. Oh. Kalau yang sebelum ini gabungan dia dengan Momo tu, itu yang anak dia ada iras Momo. Jauh beza betul. Dia jauh beza. Oh, pandai. Mesti awak rindu ke ni bapa ni. Budak-budak ni. Dia kita tak ambil. Okey, tengok ni.
Ini tu yang kata orang betul tu memang yang apa ni, jantan dekat luar. Takkan nak sebut lelaki kat luar tu. Jantan, kucing jantan. Dia cakap suami tersakiti. Suami tersakiti tadi tu. Suami momok tersakiti. Okey, jadi dapatlah 3 ekor ni Kiki. Ya, Kiki ni memang dia ibu yang penyayang. Bayangkan ya, ini Kiki. Kiki ni dah kurus. Tengok pengorbanan seorang ibu. Anak dia dengan Momo semua besar-besar daripada dia belaka. Ini ibu Kiki kan? Ni Kiki ni dengan bapa, yelah dengan kita kata dengan apa ni, dengan kucing jantan luar. Ni kenapa ni muka tak ada perasaan ni? Ha? Ni muka dia orang kan memang tak apa ni panggil, tak berubah. Kalau bagi makanan sedap pun tak senyum. Kucing sebenarnya boleh senyum tak? Boleh. Boleh? Macam Munira. Macam Munira. Okey. Saya takut dia nangis lagi. Okey. Jadi, tengok ni. Seorang dia orang ni tengah dimasukkan dalam sangkar-sangkar kecil ni. Dia nak bawa dia orang nak pergi vaksin. Dia orang tahulah nak bawa keluar. Ya. Sebab itu macam masing-masing tak nak lari. Okey, tengok. Ini Kiki. Bayangkan ya. Ini anak-anak Kiki. Itu betul. Awak tengok yang ni. Kiki ni aktif mengandung. Sebenarnya dia orang ni kucing jalanan. Jap. Cuba tengok. Sabar. Awak okey, tengok. Okey, tak apalah, tak payah buka. Ini Kiki. Ini anak Kiki dalam ni. Kurus kan Kiki kan? Itulah pengorbanan. Ni anak. Suami tamu di mana Azhar? Tak, itu ibu, ini anak ni. Tengok ibu risau sebab anak duduk dalam sangkar. Dia memang ibu yang penyayang sangat Kiki ni. Ini anak dia semua ni. Jadi risau-risau pun pergi minum lah. Gitulah. Ni nak bawa pergi vaksin ni. Patutlah dengar suara. Kata, suara siapa kat luar? Suara Amy. Senang lah kan bawa sangkar macam ni. Ya. Ini Amy yang bawa. Ya, semua. Daripada bawa beg kan kecil. Sebab senang doktor nak buat kerja. Kalau dalam sangkar. Kalau dalam beg tu kan nanti dia menyorok ke sana susah doktor nak ni. Betul. Okey. Jadi tapi macam tak cukup sangkar bawa. Sebab Kiki tak bawa hari ni. Betul lah. Empat sangkar. Kat bawah dah bawa turun 2 dah. Oh, dia ada 2 ekor dah bawa turun. Okey. Yang kecil tu, Je. yang si kecil tu, dengan seekor lagi dah buat kat turun. Lepas tu kan, bila anak dah naik atas, kita orang lepas tu ada kutu kan anak. Betul. Jadi boleh tak nak beli ubat kutu anak juga? Anak kalau banyak buat kutu, macam mana nak cakap? Sini anak. Anaknya ayah dia. Ayah dia juga anak. Sebab dia duduk dekat tanah tau Ustazah. Iya. Anak ni. Jadi kutu tu sentiasa akan ada je. Hidup dekat tanah. Hamba tu. Ni awak buat. Sebenarnya kami ni nak, sebelum ni kan duduk dalam sangkar ni. Lepas tu konon-konon ni nak back to nature lah. Dia Yelah, suka betul lah. Ada tanah. Nature lagi subur nanti lagi banyak anak dia. Maksudnya dia suka lah tu yang kami tukar. Pindahkan ke atas. Pindahkan. Lepas tu siap buat anak. Siap buat apa ni, tanah. Ada banyak ni anak ni. Kalau buka ni. Tak nampak macam tu. Hari tu Jadi saya datang pun ada baby-baby besar-besar ni. 12 ekor anak. itu Saya dah. datang mandi dan durang. Nampak kan? Yang berlari. Tapi memang isunya adalah, tengoklah puan-puan sekalian, ceritanya adalah pecinta binatang. Ada kura-kura. Tapi kura-kura ni kan dulu kecil, anak main. Lepas tu kami nak lepaskan dah ni kura-kura ni. Tengok dia nak masuk live ke kura-kura. Nak lepaskan dah ni. Anak yang biasalah budak-budak kan comel Tengok benda kecil-kecil. kecil, ya, betul. Jadi dia orang dah faham dah ni. Saya dah niat dah semalam nak lepaskan dah yang besar ni ke tempat-tempat nature dia balik. Okey, sebab dia dah mula besar. Kadang kita keluarkan dia ni jalan-jalan kat luar ni. Macam tu lah. Sebab Saya cakap nak suruh Munirah pegang kucing. Munirah, mesti Munirah. Peganglah sekejap, seekor je boleh? Pegang ni Kiki. Kiki ni ibu yang banyak berkorban. Yep.
sentuh je, gosok je. Ada sentuh gitu, gosok. Kena ada ehsan. Oh, nak dapat. Tak, saya pegang. Tak boleh orang tak suka tu. Ini anak dia tu. Jadi dia bilang, ini kita tak bawa. Okey, elok-elok. Jaga anak. Dan suami pertama dia? Suami pertama Momo. Ini suami dia lagi nanya. Momo ni. Ni suami yang tersakiti. Ini. Okey. Lepas tu ini anak Momo ni sama tengok. Bapa dengan anak sama kan. Lepas tu ini adalah bini pertama Momo. Ini bini pertama Momo iaitu Mini. Ini kahwin dengan ni. Ini dapat anak-anak macam lebih kurang. Lepas tu ini adalah anak, nampak tak? Ini kan gabungan Kiki tadi tu dengan Momo. Dapat macam ni. Sekarang semua kuning tu sebab memang ada bapak yang kuning betul-betul kat luar. Nampak kuning. Ada satu ikut lagi tadi. Siapa yang kat mana tadi tu? Saya buka. Ada dua situ tadi kan? Itu dia lagi. Itu dia keluar dari rumah. Tak. Pintu dalam kot. Mana dah dia pergi? Tapi pintu Bawah. ada kat Ada bawah. ke? Ada kat ujung. Oh, ada. Momo lah sini. Momo besar tu. Dia nyorok bawah tu. Betul-betul dia nyorok. Dia orang ni tahulah. Padahal ni kalau buka pintu, beria keluar nak masuk rumah. Tapi dia nampak semua kena kurung. Tak apa. Okey, jadi macam itulah tuan-puan sekalian. Adna, encik suami saya yang suka kucing lebih kepada saya dengan anak-anak. Sebenarnya menjaga binatang ni mengajar kita sifat ihsan. Lepas tu disiplin. Memang tambah kerja untuk apa? Untuk jaga kebersihan, makan dan sebagainya. Tapi dalam sudut yang lain, makanan rumah kurang membazir. Sebab macam nasi, lauk tak habis, jadi dia orang lain yang akan makan. Tapi tak boleh bagi kerap. Sebab nanti dia mudah sakit perut. Macam itulah. Terima kasih semua sikit perkongsian kehidupan luar saya dengan anak-anak. Tapi anak-anak semua pergi sekolah kan. Okey. Jumpa lagi besok dan kelihatan tadabbur kita.